Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi untuk meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Baiklah murid-murid, saya Cikgu Jeffrey akan mengajar tema 7 pertanian dan peternakan. Tema 7 pertanian dan peternakan, unit 21, bumi bertuah, dan hari ini saya menekankan pada SP 5.1 titik 4, iaitu memahami dan menggunakan kata bantu mengikut konteks. Baiklah, saya harap semua murid 3 bestari, 3 bijak dan 3 boleh sihat untuk meneruskan PDPR pada hari ini. Baiklah, sebelum itu mari kita baca dialog antara Ibu dan juga Fatin. Mungkinlah perbualan ini biasa awak bersama dengan ibu ataupun ayah awak. Perbualan ini, dialog ini berlaku di dapur, di dapur, biasa kan? Pasti awak biasa mendengar, biasa menuturkan dialog sebegini. Baiklah, kita baca dahulu perbualan di antara ibu dan juga Fatin. Ibu sedang buat apa? Ibu hendak menanak nasi minyak. Fatin, tolong ibu boleh? Baiklah Fatin, terima kasih kerana mahu menolong ibu. Jadi hari ini saya ingin menekankan perkataan yang terdapat dalam dialog ini ialah sedang, hendak, boleh dan juga mahu. Hari ini saya ingin menekankan perkataan sedang, hendak, boleh dan juga mahu. Siapa tahu apa itu sedang, apa itu hendak, apa itu boleh, apa itu mahu. Kata apa itu? Siapa tahu? Pandai. Itu ialah sedang, hendak, boleh dan juga mahu. Itu ialah contoh kata bantu. Contoh kata bantu. Jadi objektif kita pada hari ini, ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat menggunakan kata bantu dengan betul di dalam petikan ataupun di dalam ayat. Dan kriteria kejayaan kita yang mungkin awak perlu capai, yang mesti awak capai, murid menggunakan beberapa, maksudnya mungkin awak boleh gunakan 5 atau lebih daripada 5 ataupun 10 atau lebih daripada itu, kau bantu dengan betul di dalam petikan ataupun juga ayat. Baiklah, sebelum tu kita tengok ni hasil antara Fatin dan ibunya menanak nasi minyak. Sungguh enak rasanya kan? Lihat daripada gambar ini kita dapat gambarkan mungkin enak nasi yang ditanak oleh ibu Fatin. Jadi di sini ada soalannya. Apakah bahan yang digunakan untuk memasak nasi minyak? Siapa tahu? Apakah bahan yang digunakan untuk memasak nasi minyak? Nasi minyak menggunakan apa? Apa bahan yang kita boleh gunakan? Kita boleh gunakan santan sawit. Jadi selepas ini petikan berkaitan dengan santan sawit yang terkandungnya kata bantu. Baiklah, petikan ini bertajuk santan sawit.
pada muka surat 68. Ya, anak-anak murid boleh rujuk muka surat 68. Mari kita baca petikan ini sama-sama. Ya, kebanyakan masakan tradisional Melayu memerlukan santan sebagai bahan utama. Jika ditukar dengan bahan lain, mungkin akan mempengaruhi rasa serta kualiti masakan tersebut. Santan sawit tiada bezanya dengan santan kelapa biasa. Rasa dan bau santan sawit masih sama dengan santan kelapa. Ya, saya mau tanya murid-murid di sana, ya, ibu menggunakan santan apa? Santan sawit ataupun santan kelapa? Ya, tentu ramai ibu bapa menggunakan santan kelapa, ya. Tapi hari ini kita membicarakan tentang santan sawit yang terkandung kata bantu. Santan sawit memiliki kelebihan yang tiada pada santan kelapa. Santan sawit dapat menjimatkan kos. Santan sawit perlu digunakan sedikit sahaja untuk masakan seperti kari. Siapa suka makan kari? Kari ayam, kari daging atau kari ikan? Ada tak? Bagus kan? Tentu mak atau ayah awak pandai memasak lauk kari. Disambungkan lagi, kita cuma memerlukan 1/3 daripada santan kelapa. Ya, 1/3 saja. Maksudnya di sini kalau santan kelapa kita gunakan 3 bahagian, kalau kita gunakan santan sawit kita gunakan 1 bahagian saja. Hal ini disebabkan santan sawit lebih pekat. Bersama lagi perenggan yang keempat, santan sawit tidak akan berbau tengik. Ya, tengik itu bau apa? Cuba tanya dengan ibu dan ayah awak. Ya, tadi kalau awak bau santan yang terlalu lama, ya, contohnya santan kelapa, bau yang dah sudah lama itu ialah bau tengik. Ya. Santan sawit yang belum dibuka bungkusannya boleh disimpan sehingga 3 bulan. Lama ya, 3 bulan. Jika telah dibuka, santan tersebut boleh disimpan selama sebulan pada suhu rendah. Maksudnya kita perlu simpan di dalam peti sejuk. Makanan yang ada tanda tulis ini kita perlu isikan kata apa? Jadi hari ini kita akan isikan kata bantu. Dimasak menggunakan santan sawit juga tidak mudah rosak. Hanya perlu disimpan di dalam peti sejuk dan dipanaskan. Santan sawit juga awak perlu isikan dengan kata bantu menggantikan susu jika ada lagi satu soalan tempat kosong yang perlu isi dengan kata bantu memasak nasi minyak dan nasi biryani. Bagus, kita dah selesai membaca ya petikan berkenaan dengan santan sawit. Jadi di sini saya mau tekankan kepada awak semua murid tahun 3 perkataan mungkin, ya, masih, dapat, akan, belum, boleh, telah. Ya, ada di situ ada lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ialah kata apa? Ya, yang saya tekankan tadi, yang saya telah beritahu pada awal tadi, kita akan belajar kata bantu. Jadi di antara yang kita sebut tadi terkandungnya kata bantu yang biasa kita gunakan dalam perbualan, ya, kita biasa gunakan dalam penulisan ayat ataupun juga karangan. Baiklah, ya, kata bantu digunakan untuk menimbulkan makna tertentu dari segi aspek waktu atau ragam. Ya, saya ulang, kata bantu digunakan untuk menimbulkan makna tertentu dari segi aspek waktu atau ragam. Baiklah murid-murid, kata bantu ya terbahagi kepada berapa? Siapa tahu? Ya, kata bantu terbahagi kepada ya
kata bantu aspek dan juga kata bantu, ya, pandai kata bantu ragam. Ya, kata bantu terbahagi kepada berapa? Kata bantu terbahagi kepada kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Baiklah murid-murid, apa itu kata bantu aspek? Ya, kata bantu aspek menerangkan perbuatan atau kata kerja dari segi masa, sama ada sudah berlaku. Maksudnya sudah berlaku ni masa lampau. Ataupun semalam, kemarin, bulan lepas, tahun lepas sudah berlaku. Sedang berlaku. Macam sekarang ini saya sedang buat apa? Saya sedang merakamkan pengajaran dan pembelajaran PDPR untuk kamu semua. Sedang berlaku. Baiklah, dan ketiga, belum berlaku. Esok belum berlaku lagi. Hari ini telah berlaku. Tak ini dah berlaku. Semalam pukul sebelum ini sudah berlaku. Jadi kata bantu aspek untuk menerangkan perbuatan atau kata kerja, iaitu perbuatan. Kata kerja itu ialah perbuatan dari segi masa. Maksudnya bila kita melaksanakan kerja itu, bila kita buat perbuatan itu. Boleh setakat ni boleh faham? Jadi di sini maksudnya di situ kata kerja yang melibatkan daripada segi masa sudah berlaku, sedang berlaku ataupun belum berlaku. Baiklah, antara yang kata bantu aspek yang sudah berlaku, iaitu masa lampau, kita perlu ingat STP. S itu apa? S itu sudah. Sudah berlaku. T itu telah berlaku. P pula ialah pernah berlaku. Dan sedang berlaku pula melibatkan, maksudnya masa kini. Kita ingat SMMB. Saya tahu awak bijak, pandai menulis ataupun merencanakan. Apa itu SMMB? Saya makan mi basah contohnya kan. Okey, baiklah. Sedang, perkataan kata bantu aspek maksudnya sedang berlaku. Masih berlaku. Mula berlaku dan juga baru berlaku. Itu antara contohnya. Dan yang ketiga, belum berlaku daripada segi kata aspek, kata bantu aspek, iaitu belum, dan juga akan. Itu adalah antara kata bantu aspek yang melibatkan, yang menerangkan perbuatan atau kata kerja dari segi masa. Sudah berlaku, masa lampau, sedang berlaku, masa kini, belum berlaku, masa dapat. Awak ingat apa? Sudah berlaku, awak cuma ingat STP. Sedang berlaku SMMB. Belum berlaku, awak ingat ba, huruf ba Jawi. Baiklah, itu ialah kata bantu aspek. Contoh ayat bagi kata bantu aspek. Yang pertama, hujan itu akan bermula sebentar lagi. Akan itu ialah kata bantu. Maksudnya sudah berlaku ataupun telah berlaku. Maksudnya belum berlaku. Adik belum mandi. Maksudnya apa? Benda yang belum berlaku. Okey, yang ketiga, Amira sudah mengemas dapurnya. Perbuatan ataupun kata kerja yang melibatkan segi masa, dia sudah mengemas dapurnya. Dan yang keempat, Ranjit telah pulang ke tanah air semalam. Maksudnya di situ Ranjit perbuatan telah pulang, melibatkan masa. Maksudnya masa itu telah berlaku, perkara lampau. Ingat tadi STP. Boleh? Setakat ni alhamdulillah. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Baiklah, slide seterusnya menerangkan kata bantu ragam. Pandai kata bantu ragam untuk menerangkan apa? Menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Ragam perasaan.
ya, yang berkaitan dengan perbuatan atau perangai yang dilakukan. Ya, kata bantu ragam antara contohnya ialah harus. Ya, harus, kita harus belajar. Ya, kita mesti belajar. Ya, baiklah, kita tentu sudah mandi. Ya, kita tentu berjaya. Kemudian patut, patut mendengar nasihat ibu bapa kita. Baiklah, boleh di sini antara contoh kata bantu ragam dapat, ingin, hendak, mahu, enggan, dan lagi satu ialah mungkin. Ini ialah contoh kata bantu ragam, iaitu harus, mesti, tentu, patut, boleh, dapat, ingin, hendak, mahu, enggan, mungkin antara contoh kata bantu ragam. Baiklah, contoh ayat melibatkan penggunaan kata bantu ragam. Kita baca sama-sama di sini. Amir tentu hadir ke sekolah hari ini. Melibatkan apa di situ? Ragam perasaan, perbuatan, perangai yang dilakukan. Tentu hadir ke sekolah hari ini. Contoh yang kedua, Syahmi ingin melanjutkan pelajaran di universiti. Maksudnya perbuatan yang dilakukan, perasaannya ingin melakukan. Baiklah, yang ketiga, Chong Li dapat menjawab soalan tersebut. Dapat ialah kata bantu ragam, kata bantu ragam yang menerangkan ragam perasaannya yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Baiklah, yang keempat, Jaida mahu menyertai pertandingan melukis itu. Mahu, perasaan. Mahu apa? Mahu menyertai pertandingan melukis itu. Baiklah, saya harap awak faham penggunaan kedua-dua kata bantu, iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Tip guru yang awak perlu ingat, pesanan yang perlu awak ingat. Contoh, tip yang saya beri pada hari ini ialah kata bantu aspek dan kata bantu ragam tidak boleh diletakkan pada bahagian awal ayat. Tiba-tiba akan ke dapur, tak bolehlah. Akan ke dapur, siapa yang pergi ke dapur? Maksudnya tidak boleh diletakkan pada bahagian awal ayat. Yang kedua, kata bantu diletakkan sebelum frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Contoh ayat tadi, adik sudah dapat berjalan. Berjalan itu ialah frasa, ialah kata kerja. Jadi perlu diletakkan sebelum sebelum frasa kerja. Tak boleh letak selepas frasa kerja, frasa adjektif, atau selepas frasa sendi nama. Jadi adik sudah berjalan dapat. Jadi di situ ayatnya salah. Sepatutnya kata bantu, kata bantu perlu diletakkan sebelum frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ingat, kena ingat apa-apa belajar ni kena ingat selalu. Nota-nota yang saya beri awak tampal pada meja belajar awak supaya awak ingat. Benda ingat, kena ingat. Contoh, nombor satu yang perlu awak ingat, kata boleh. Memang biasa kita gunakan. Kata boleh digunakan untuk menunjukkan keizinan. Contoh, kamu boleh ke kantin. Kamu boleh menonton televisyen sekarang. Iaitu ingat, kata boleh digunakan untuk menunjukkan keizinan. Contoh, kamu boleh ke kantin. Dan yang kedua, kata dapat digunakan untuk menunjukkan keupayaan dalam melakukan sesuatu.
Contoh ayat, Jihad dapat hadiah itu. Ya, dapat dengan boleh, awak jangan keliru penggunaan. Contoh ya, ayat yang saya beri, Mak Lima tidak boleh mengecam wajah peragut itu. Ya, tidak boleh mengecam. Ayat itu betul ataupun salah. Dan yang kedua, ya, Mak Lima tidak dapat mengecam wajah peragut itu. Itu ayat yang kedua. Jadi mana satu penggunaan yang betul? Penggunaan yang betul ialah ayat yang kedua. Mak Lima tidak dapat mengecam wajah peragut itu, menunjukkan keupayaan dalam melakukan sesuatu. Kalau ayat yang pertama tadi, Mak Lima tidak boleh. Ingat, penggunaan boleh, kata bantu boleh digunakan untuk menunjukkan keizinan. Dan kata dapat digunakan untuk menunjukkan keupayaan dalam melakukan sesuatu perkara. Ingat ya anak-anak murid. Kita kembali semula kepada petikan ya. Pada muka surat 68, saya telah memberi pilihan jawapan dapat, hendak dan juga telah. Ya. Baiklah, kita dah baca tadi perenggan 1, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat. Kita pergi terus kepada perenggan yang kelima, makanan yang. Okey, baik. Siapa boleh teka makanan yang dapat atau makanan yang hendak dimasak atau makanan yang telah dimasak? Mana satu yang betul pilihan jawapan awak? Siapa boleh teka? Makanan yang dapat dimasak menggunakan santan sawit juga tidak mudah rosak, atau makanan yang hendak dimasak ataupun makanan yang telah dimasak? Siapa boleh teka? Pandai. Ya, di situ kata bantu yang kita boleh gunakan ialah makanan yang telah dimasak. Itu ialah kata bantu aspek ya. Kemudian santan sawit juga apa? Juga dapat menggantikan ataupun santan sawit juga hendak menggantikan. Apakah kata bantu yang tepat penggunaannya di situ? Ya, pandai ya. Kata bantu dapat ya. Yang sesuai guna di situ ialah kata bantu ragam. Santan sawit juga dapat menggantikan susu jika ada satu lagi pilihan jawapan ialah hendak. Jadi di situ ya, perkataan yang sesuai, kata bantu yang sesuai ialah hendak. Kata bantu ragam yang menunjukkan perasaan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi yang sempurna ayatnya, mari kita baca. Makanan yang telah dimasak menggunakan santan sawit juga tidak mudah rosak, hanya perlu disimpan di dalam peti sejuk dan dipanaskan. Santan sawit juga dapat menggantikan susu jika hendak memasak nasi minyak dan nasi biryani. Jadi di situ pada tempat kosongnya telah kita isikan jawapan telah, dapat dan juga hendak. Itu ialah kata bantu. Baiklah, murid-murid boleh merujuk pada buku teks muka surat 68. Mari kita baca apa ya kata bantu yang sesuai awak isikan. Pilihan jawapan telah diberikan. Ya, baiklah, aktiviti 6 muka surat 68 buku kerja. Lengkapkan petikan dengan kata bantu yang betul. Tajuknya Sains dan Teknologi dalam Industri Pertanian. Kata bantu yang diberi pilihan jawapan ialah akan, patut, telah, sedang, dapat, pernah. Okay, awak jangan risau awak tak ingat kata bantu aspek mana satu, kata bantu ragam mana satu. Yang pasti awak tahu penggunaannya di mana. Ya.
Baiklah, di situ perbualan mungkin di dalam kelas anda. Sains dan teknologi telah membantu kita memajukan sektor pertanian dan peternakan. Dia gunakan di situ telah. Dan dialog yang kedua yang dibicarakan pada suatu masa dahulu, pajak organik, saya letakkan di situ nombor 1, membantu para petani dan peternak menghasilkan tanaman yang bermutu. Jentera yang nombor 2 digunakan kini. Nombor 3, membantu para petani meningkatkan hasil tanaman. Penggunaan sains, dialog yang keempat, dan teknologi juga, ruang kosong, nombor 4, menjimatkan tenaga dan masa. Contohnya jentera memproses padi. Ruang kosong, saya letakkan di situ nombor 5, berjaya mengatasi masalah kekurangan beras. Dan dialog yang kelima, para petani dan peternak, ruang kosong nombor 6, menggunakan sains dan teknologi, mereka akan rugi sekiranya mereka tidak menggunakan sains dan teknologi. Pilihan jawapan telah diberikan di sebelah atas, akan patut telah sedang dapat pernah. Tahniah semua murid, kita telah boleh melengkapkan petikan dengan kata bantu. Kata bantu ada 2, iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Saya harap awak tahu di manakah penggunaan yang sesuai apabila kita ingin menggunakan kata bantu. Kata bantu ada 2, iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Jadi arahan saya pada hari ini untuk kamu semua murid tahun 3, latihan perlu disiapkan pada muka surat 69 buku kerja. Awak boleh rujuk muka surat 69 dan siapkan pilihan jawapan tadi beri. Jangan risau. InsyaAllah kalau awak faham video saya, slide saya, awak pasti boleh mengisikan jawapan yang tepat pada muka surat 69. Kalau awak kurang memahami kata bantu, awak boleh ulang tayang untuk menonton penerangan berkenaan kata bantu. Jangan risau. Yang kedua, selepas awak menyiapkan latihan pada muka surat 69, saya harap awak hantar gambar latihan tersebut melalui aplikasi WhatsApp kepada saya untuk saya semak. Sekian, terima kasih pengajaran kita pada hari ini. Baiklah, saya mohon semua untuk subscribe Jeffrey J. Tak kena bayar pun. Terima kasih.